نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah ya, pada hari ini kita dapat teruskan pengajian kitab hikam, di mana insya-Allah para muslimah ya, tuan-puan sekalian, hari ini kita masuk ke hikmah yang ke 116. Betul tak dengan catatan masing-masing? Betul ya? Kalau buku yang tuan-puan ada tu sama edisi dengan ustazah, maknanya muka suratnya adalah muka surat 140. Kita nak exam bila? Dah banyak dah ni. Tak ada langsung exam Kita tak exam, tapi Allah bagi kita exam selalu. Sesuai dengan kefahaman dan ilmu yang Allah kurniakan kepada kita ya. Baik. Ustazah akan bacakan hikmahnya, tuan-puan sekalian, dan seperti mana biasa, tuan-puan berpeluang untuk berbahasa Arab. Jadi ikutlah ya. Man dhanna, lagi sekali ya. Ready dah? Man dhanna dha. Ya, dha ni kadang-kadang orang Melayu sebut za. Az-zalimin. Makhraj tak betul tu. Dia za, bukan za. Dha. Dha ni ujung lidah dekat atas gigi dalam. Cuba sebut dha. Wow, Arab. Man dhanna infikaka lutfihi an qadarihi fadhalika liqusuri nadharihi. Okay, kita baca laju-laju. Man dhanna fikaka lutfihi an qadarihi fadhalika liqusuri nadhari. Apa makna man? Siapa? Dhanna, menyangka, mengagak atau mengira. Barang siapa yang mengira infikaka lutfihi an qadari, terlepasnya hikmat kurnia Allah daripada bala ujian yang ditakdirkan oleh Allah, maka yang demikian itu disebabkan kerana dangkalnya pandangan imannya. Cuma sahabat-sahabat sekalian, yang ustazah bacakan ini adalah terjemahan dalam edisi tuan-puan. Betul tak? Sama tak ustazah baca terjemahan dia? Tapi ustazah nak menterjemahkan sekarang dengan melihat betul-betul kepada matan bahasa Arab. Bukan bermakna terjemahan ni tak betul. Betul. Tapi kalau kita tengok kat sini, man dhanna infikaka lutfihi an qadari, kita juga boleh menterjemahkan sebagai sesiapa yang menyangka kelembutan. Lutf. Kelembutan kan? Sesiapa yang menyangka kelembutan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terpisah daripada takdirnya. Boleh faham tak terjemahan tu? Siapa yang rasa kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala, latifnya Allah, rahmat Allah terpisah daripada takdir Allah.
Maknanya mungkin kita rasa ada takdir yang tidak berserta dengan kelembutan. Ada takdir yang tak berserta dengan rahmat. Kita rasa takdir tu keras. Kita rasa takdir tu menghukum. Kita rasa takdir tu bencana. Dan kita rasa tak ada lembutnya takdir tu. Tak ada rahmat pada takdir tu. Siapa yang rasa demikian, yang demikian itu fadzalika liqusuri nazari. Itu semua sebab cetek dan dangkalnya pandangan mata hatinya. Ya? Nazar ni pandangan, tapi di sini bukan semata-mata pandangan zahir, tapi kita ada pandangan yang lain, sahabat-sahabat sekalian, iaitu pandangan batin. Ustaz teringat satu perbincangan ustazah dengan seorang hamba Allah, di mana hamba Allah ini, tuan puan sekalian, sangat bercita-cita untuk menyantuni orang-orang kelainan upaya. Jadi antara yang hamba Allah ni dah buat, dia dah buat ni dah berlaku lah. Ya, Alhamdulillah dah berlaku. Dia bawa satu rombongan orang-orang kerdil menunaikan umrah. Itu dah berlaku. Sponsor, fully sponsored. Semua ya. Dah bawa dah orang-orang kerdil semua. Masya Allah. Tabarakallah ya. Dan pihak Saudi pun maknanya berikan bantuan, ada polis yang guide dan sebagainya lah. Sebab dia akan masuk ramai sekaligus. Masya Allah Kita bayangkan mereka nak bawa luggage yang besar-besar. Kan? Jadi semua tu dah difikirkan oleh sahabat ustazah tadi. Dan telah berlaku. Mereka dah pergi tahun 2018. Jadi sekarang, yelah kecil-kecil macam comel lah kan ya. Jadi sekarang nak bawa pula. InsyaAllah mohon doa lah ya. Ustazah insyaAllah akan turut serta. Bulan Oktober. Nak bawa siapa? Sahabat-sahabat kita yang tak boleh melihat. Dan sahabat-sahabat kita yang kelainan upaya pendengaran. Tak boleh mendengar. Nak bawa menunaikan umrah. Cuba tuan bayang kalau tak silap ustazah, jumlah dia 40 orang. Sebab apa? Nak bagi mereka ni merasa. Tapi kita mungkin tertanya-tanya, tapi dia tak nampak. Bawa dekat Kaabah pun dia tak nampak. Apatah lagi ada sebahagian tu memang daripada lahir lagi tak boleh melihat. So kita tak tahu macam dia nak gambarkan 4 segi, 3 segi, bulat, ya dan sebagainya. Tapi Masya Allah ya tuan puan sekalian, kita bercakap soal mata zahir. Kita tak tahu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada basirah mereka. Mata zahir yang nampak terletak depan mata pun kita boleh tak khusyuk lagi. Betul tak? Depan mata tu Kaabah. Buat jahat pun ada depan Kaabah. Ya, depan mata. Tak mendatangkan ketakwaan juga. Kadang-kadang bagi sebahagian orang yang mata basirah dia tu tak ni. Ustazah ada di hujung-hujung berita, saya dengar cerita tapi saya tak tahu sejauh mana kebenaran cerita itulah. Tapi ada kan dengar, ada jamaah haji di Mekah sana yang boleh tidur tidak dengan suami dia. Masuk hotel lain. Suami orang dengan isteri orang. Ustaz tak tahu macam apa. Tuan puan, kenapa Ustaz kata Ustazah berani cakap benda tu tanpa tahu benda tu betul tak betul? Sebab yang Ustazah tahu sebelum ni seperti itu. Bukan masa haji lah. Tapi jangan kata tak ada maksiat kat Mekah. Minta maaf cakap. Ya. Cuma benda kita boleh tegur secara personal, kita tegur secara personal. Tapi benda tu ada. Yang bersekedudukan. Lebih-lebih lagi kat sana pun mungkin orang keluar masuk. Jadi kita tak dapat pastikan yang masuk tu betul-betul suami isteri ataupun tidak. Keluar masuk kan sana. Di Mekah bukan cakap di Madinah, di Mekah. Jadi tuan puan, Kaabah tu depan tu. Mata zahir boleh nampak, tapi tak mendatangkan ketakwaan pun pada diri.
Sebab tu kita tak tahu sejauh mana dan sebesar mana keupayaan mata hati diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang tak pernah melihat dengan mata zahirnya. Jadi katanya sahabat-sahabat ni lah, Ustazah ni dikata sahabat-sahabat kita yang kelainan upaya penglihatan ni kata mereka boleh rasakan yang dinamakan Kaabah tu macam mana, yang dinamakan Masjidil Haram tu macam mana, dan mungkin Allah memberikan nikmat kekhusyukan dan nikmat yang dirasai tu, entah naik bulu roma ke apa benda, itu terlalu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita, Ustaz nak bawa pada kisah maksud dia, kita ada dua mata tuan-puan, satu namanya mata zahir, satu namanya mata hati. Sekarang yang disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kamu nak tahu tak? Mata hati kamu ni tumpul ke tak tumpul? Rabun ke tak rabun? Ni nak bagi tanda. Masa bila yang dikatakan mata ke hati kamu itu rabun, atau maksud yang seumpamanya tuan-puan, keimanan yang ada di dalam hati itu rapuh, dangkal, ragu, keyakinan tak kuat. Masa bila? Sekiranya dalam hati kamu masih ada sangkaan begini. Sangkaan apa dia? Takdir Allah yang berlaku kepada kamu ataupun orang lain terpisah daripada lutfillah, kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai kadang-kadang orang yang mengatakan kejamnya takdir yang berlaku kepada dia. Ya, kadang-kadang tak orang lain kita. Tengok cara kita bercerita dengan orang macam mana. Orang tak dengar lagi kita buka mulut dan nampak seolah-olah kita dizalimi oleh seseorang. Seolah-olah macam kalau budak-budak tu ibarat kata tanya macam ni, siapa buat ni? Kan budak-budak kan datang nangis-nangis, jerit-jerit. Kita punya soalan yang biasa, siapa buat? Siapa buat? Abang buat. Tak apa, kan mama babab abang. Mama babab abang. Lega budak kecil tu dengar. Sebab abangnya akan dibabab. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, tuan-puan, kita bagi orang baca keadaan kita seolah-olah macam ada orang yang buat kita. Maksud buat tu, macam kita ni dizalimi oleh sesuatu. Macam kita dianiaya oleh sesuatu. Kita mungkin boleh kata orang tu. Tapi dalam masa yang sama kita kena faham juga, sesuatu itu berlaku tidak akan berlaku kecuali dengan takdir Allah, perkenan Allah. Berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma di sana adalah ruang mungkin muhasabah diri kita. Ustazah tu dah pernah cakap dengan tuan-puan ya, berlaku sesuatu dalam hidup kita, 5 perkara kena ingat. Boleh kita buat test sekarang? Ini saya confirm dah pernah cakap dah kat sini. Berlaku sesuatu dalam hidup kita, ada 5 perkara kita kena ingat. Kenapa nak start tulis balik Tak payah tulis dah. Ini kalau buku yang sama, buku notanya, tengok balik. Ini masalahnya setiap kali datang buku lain. Ustazah cakap ni pun saya ingat 5 tu. Ustazah ingat nombor 5. Ustazah pun tak tahu dia ingat ke tak ingat ni 5 tu. Harapnya muslimin-muslimat boleh bantu. Yang pertama apa dia? Kalau berlaku sesuatu, yang pertama adalah husnuzan dengan Allah. Apa saja. Ada takdir mungkin tak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin tak sesuai. Semalam Ustazah berprogram dengan adik tu kan, saudari Masyitah. Kan yang cacat yang yalah tak boleh melihat kerana kemalangan. Ini apa yang beliau sebut. Saya dulu mungkin nak sangat anak, tapi Allah tak bagi anak, 11 tahun perkahwinan. Tapi bila berlaku macam ni, saya fikir, kalau saya ada anak, lebih susah untuk suami saya nak jaga. Dan Allah Maha mengetahui keseluruhan takdir hidup dulu, sekarang akan datang semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Allah tahu segala yang terbaik.
Kita ni mungkin fikir hari ni je atau esok lusa. Allah fikir sampai, bukan Allah fikir, Allah menentukan sesuatu yang terbaik untuk kita sampai akhirat. Ya? Jadi nombor satu tuan-puan apa dia? Husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa jumpa catatan tu? Ada, Masya Allah. Yang kedua apa? Mengambil hikmah. Kita tak cakap tuan-puan, kejamnya takdir ni untuk saya. Kenapa Allah buat macam ni kat saya? Lepas satu-satu, lepas satu-satu, lepas satu-satu. Masya Allah. Ya? Padahal tuan-puan sekalian, orang yang lebih mudah cakap macam ni adalah orang yang kadang-kadang sudah Allah belai dengan nikmat yang sangat banyak. Banding dengan orang susah daripada dulu. Orang yang Allah dah belai dengan nikmat yang sangat banyak, bagi susah sikit, lebih mudah merasa yang diuji ni satu benda yang kejam, yang sakit. Jadi dia punya keluhan tu tuan-puan sekalian seolah-olah menggambarkan dia disakitkan. Dia macam tu lah yang tak menyenangkan. Ya? Sedangkan kalau orang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu pada setiap takdir itu ada kelembutan. Pada setiap takdir itu ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin selalu bercakap ya, ni soal mencari hikmah. Kita mungkin selalu cakap macam penat, penat emosi. Pernah tak rasa macam tu? Penat mental lah, nak healing lah, asyik nak healing je. Ya, sampai heran, apa asyik nak healing je ni? Apa masalah? Ya? Ha. Padahal, tuan-puan sekalian, kadang-kadang benda yang kita lalui secara berkala ni, kerap ni, itu sebenarnya latih tubi. Latih tubi hati. Macam kita tengok, analogi dia macam tepung. Diuli nak jadi roti canai. Tuan-puan, kalau roti canai tu kerah kekong, nak makan tak? Memang tak lot. Tak dapat dinikmati. Duduklah dengan orang hati keras, yang punya hati keras pun tak dapat menikmati kehidupan, yang duduk dengan orang hati keras pun akan terasa betapa kerasnya tak dapat dinikmati. Dia memang kena lembut, ada perasa macam apa? Macam roti canai tadilah, kalau analogi roti canai. Nak jadi tu tuan-puan, uli dia macam mana? Bahkan kadang-kadang semasa proses uli tu ada orang pula tukang tengok je. Uli, naik atas, pusing. Nak bolehkan lembut. Nak bolehkan meresap. Kok letak gula, meresap. Kok letak susu, meresap. Kok letak minyak, meresap. Kalau tak meresap. Keras. Boleh jadi ada benda yang Allah takdirkan kepada kita yang memenatkan emosi kita, memenatkan fikiran kita, memenatkan diri kita menghadap benda yang sama je bertahun-tahun, namanya latih tubi. Selalu mak-mak cakap tu, penat lah dengan budak-budak ni. Nak healing lah. Ya. Cik dengan dia je, kerenah dia je. Suami bukan cakap macam tu pula pada isteri dia. Ya, dapat pergi mana-mana 2-3 hari, lega. Healing cara dia pula, kita pun sama. Tapi sebenarnya ini tuan-puan bukan bermakna terpisah takdir daripada kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada latifnya Allah, daripada rahmat Allah. Tapi Allah nak bagi sesuatu yang orang lain tak boleh bagi. Siapa yang tertarik sangat dengan hati kita tuan-puan? Dengan mendidik hati kita? Siapa yang tertarik sangat? Tak ada. Siapa yang peduli sangat dengan pendidikan untuk hati kita? Mana ada orang peduli sangat. Sikit-sikit bolehlah nasihat, tegur. Tapi yang nak menjadikan hati itu hati yang lembut, hati yang dipenuhi keimanan, keyakinan, Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat memerhatikan hati kita. Dan sangat menolong, membantu, memberikan taufik, hidayah, mendidik, membina. Biar hati itu jadi hati yang lembut, hati yang baik, hati yang cekal, hati yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syarat tadi apa dia? Ambil hikmah.
Ya, memang aku ni kena dilatih tubi ni. Tak lot ni. Setiap latih tubi tu ada objektif dia. InsyaAllah tuan-puan, bertemu dengan objektif dia, latih tubi tu berhenti. Okey. Next pula. Kan, yang lain pula. Lama-lama kita kata, Alhamdulillah, semua dah okey dah. Mungkin kita dah sampai kepada objektif tu. Kerana Allah Maha Baik. Allah nak berikan kita kebaikan. Tapi orang yang awal-awal lagi sudah bersangka buruk dengan Allah, dengan takdir Allah, dan tidak mau mengambil hikmah di atas apa yang Allah berikan, susahlah tuan-puan. Dia akan terasa seperti takdir tu kejam kepada dia. Ya. Yang ketiga, Ustazah dah berpandu kepada nota tuan-puan dah. Ya. Muhasabah. Muhasabah ni tuan-puan, Masya Allah banyaknya nak dimuhasabahkan. Percayalah tuan-puan, susah kita ni, maksud satu susah hatilah. Sebenarnya datang daripada tangan kita sendiri. Percayalah. Wallahu ta'ala alam, ini sikit pandangan Ustazah lah. Ustazah percaya sangat bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberikan kepada kita semua sebuah kehidupan yang bahagia, aman, tenteram dan harmoni. Terutama maksud Ustazah tu adalah sesuatu yang kita tampung ataupun tanggung dalam hati. Allah nak bagi apa? Bahagia. Allah nak bagi apa? Sakinah, ketenangan. Allah nak bagi apa? Kebahagiaan. Itu memang Allah nak bagi. Tapi syarat dia apa dia? Ikutlah petunjuk Allah. Bila kita ikut petunjuk Allah, tak huru-hara. Yang huru-hara sebab kita tak betul-betul di atas landasan yang Allah tetapkan. Kita ikut nafsu, kita ikut bisikan syaitan. Jadi kat situ huru-hara lah. Contoh tuan-puan, kita ambil sebuah perkahwinan. Apa tujuan perkahwinan yang Allah jadikan manusia berpasang-pasangan? Apakah Allah nak menzalimi? Sama sekali tidak. Apakah Allah nak menyusahkan? Sama sekali tidak. Apakah Allah nak buat kamu menderita? Sama sekali tidak. Dah disebut dalam surah Ar-Rum ayat 21. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dan Allah menjadikan di antara kamu rasa mawaddah dan rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Semua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Allah tak pernah mungkir janji. Kalau kita jaga rumah tangga kita sebaik-baiknya, baik suami, baik isteri berada di atas syariat yang Allah tetapkan. Sama ada dari segi akhlaknya, sama ada dari segi akidahnya, sama ada dari segi syariat tu sendiri, fake dia tuan-puan sekalian, tak ada sebab untuk tidak bahagia. Habis tu saya tak bahagia, ada sesuatu daripada tangan-tangan kita. Ada sesuatu. Boleh jadi rezeki yang masuk bukan rezeki yang halal. Boleh jadi kita tak bina pun diri kita untuk jadi suami yang soleh. Atau isteri yang soleh. Boleh jadi tak pernah pun kita rasa nak tengok macam mana Nabi SAW sebagai seorang suami menyantuni isteri. Nak tengok macam mana saranan Nabi kepada para isteri untuk menjadi isteri soleha. Bila tak berada pada garis tu, memang dia tempang. Dia takkan betul-betul tenang, bahagia. Sebab apa? Kita ikut. Patutnya jadi suami, dia yang keluarkan nafkah pada anak isteri. Tapi dah jadi terbalik pula. Apa dia? Isteri tanggung suami dengan anak-anak. Kat situ nanti kita akan tengok huru-hara dia macam mana. Betul tak tuan-puan? Kita akan tengok. Jadi, nak bagi tahu ruangan muhasabah ini terbuka. Kenapa ya masalah ni jadi macam ni? Ya, mungkin ada sesuatu yang kena diperbaiki. Mungkin ada tanggungjawab yang kita tak lakukan. Mungkin ada maksiat yang kita masih bergelumang. Mungkin kita tak jaga solat. Mungkin kita tak banyak berdoa. Banyak mungkin. Yang penting, diri kita sendiri. Daripada diri kita sendiri. Muhasabah. Mungkin kita terlalu menyandarkan hidup kita kepada makhluk. Mungkin. Banyak mungkin. Makin kita belajar, makin kita dalam muhasabah. Makin dalam.
Kalau tak, dia tak dalam muhasabah. Dah muhasabah dah okey je semua. Hmm. Dia tak muhasabah dalam lah ya. Dia kalau muhasabah dalam ni memang jumpa yang tak okey tu. Memang akan nampak. Ya. Yang keempat apa dia, puan-puan? Islah ya, perbaiki diri. Termasuk juga muhasabah ni adalah, tuan-puan sekalian, banyak takdir yang berlaku kepada kita sebenarnya memang teguran. Boleh jadi teguran daripada Allah untuk kita sebab kita tak boleh ditegur dengan mudah. Betul tuan-puan Ada orang dia boleh ditegur dengan mudah. Mak boleh tegur, ayah boleh tegur, suami boleh tegur, isteri boleh tegur. Tegurlah. Dan dia terima teguran tu. Cukup teguran orang tu dia boleh baiki dah diri dia. Tapi dia orang tak boleh tegur. Orang takut dah nak tegur dia. Biar dia lah. Tu berjumpa macam-macam lah takdir nanti. Sebab apa? Allah nak tegur dia. Betul tak tuan-puan? Contoh, anak tu seorang yang kuat menipu. Bukan senang nak tegur. Mak nampak kaya, rupa anak scammer. Bukan senang nak tegur tuan-puan. Sebab apa? Dia dah menikmati kekayaan. Dah beli tu, dah beli ni. Tapi mak dia tahu modus operandi dia tipu orang. Tipu. Tuan-puan ingat senang nak tegur dia. Dia ditegur nanti bila kes dia lekat kat mahkamah. Dia ditegur nanti bila dia kena tangkap masuk dalam lokap. Dia ditegur bila nanti semua harta benda dia disita. Mak tu mungkin akan kata, tengok je lah. Sebab apa? Dah ditegur. Dah dinasihat. Tak elok. Pada ketika tu mungkin seorang mak akan rasa, tak apa, biarlah Allah tegur anak tu. Mudah-mudahan dia akan jadi elok. Biarlah dia ambil harta benda yang memang tidak halal pun untuk dia. Kadang-kadang mak tu sih boleh rasa macam tu. Ini kan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan takdir tersebut dengan tujuan yang baik untuk seorang hamba. Yang keempat adalah islah. Baiki. Yang kelima, fokus kepada tujuan dan amal soleh. Cuba tuan-puan bayangkan, setiap takdir yang berlaku, 5 benda dia datang, package dia, apakah kita tergamak kata terpisah daripada rahmat Allah? Tak. Takdir ini datang dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir ini datang dengan kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang paling kukuh tuan-puan sekalian adalah apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Yang kalau kena dekat kita tuan-puan, dengan iman kita yang macam ni, tak tahulah macam mana kita akan respon terhadap takdir tersebut. Masya Allah, tabarakallah, ya. Kalau tuan-puan rujuk dalam surah Yusuf, kita ambil dulu ayat yang menggazetkan kembali kata-kata Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf kata apa tuan-puan sekalian? Ayat yang ke-100. Ustazah ambil daripada tengah ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijn. Muka surat 247. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Tengok Nabi Yusuf, Masya Allah. Menolak seluruh keresahan ataupun tanda tanya seorang ayah, ke mana kamu pergi selama ini? Apa telah berlaku kepadamu selama ini? Kita baru tak jumpa kawan kita seminggu, best friend, BFF. Ya, katalah dia pergi mana-mana holiday ke, berguni-guni cerita menunggu dia. Terus call, ajak minum kopi. Khas untuk cerita. Kau tahu tak apa jadi selama seminggu ni? Cerita semua cerita masalah. Kan?
Tuan-puan bayang tuan-puan. Puluhan tahun tak jumpa. Kita suami outstation sebulan. Macam mana yang kat rumah ni? Tak dan balik dah sekarang boleh call, boleh tunjuk ni buat video. Abang tengok ni anak ni bang, tengok anak ni. Ha, tengok. Tengok perangai dia orang, tunjuk. Tak dan balik. Jadi orang yang outstation ni pun kadang-kadang tak senang hati dia. Itu perangai kita kan, tuan-puan. Puluhan tahun baru jumpa dengan ayah. Kalau kita tuan-puan, kita punya pelukan tu pun dah menggambarkan penderitaan yang ditanggung kita. Pernah kan jumpa kawan-kawan yang lama tak jumpa peluk tu? Kadang-kadang ada orang peluk Ustazah rasa macam tu. Dia peluk Ustazah tu kuat tau, kuat. Dan Ustazah kata, sabarlah kak. Sebab apa? Dah rasa lain macam kan. Ini bukan peluk yang macam ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, tak. Dia macam dia nak apa? Dia nak pindahkan energi. Dia ada kesakitan ni. Ustazah rasa kan? Ya Allah, ni apa hal pula ni? Sabar kak, sabar kak. Langsung tergesak-gesak. Kita tu kadang-kadang macam tu tuan-puan. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, akhlak Nabi Yusuf. Jangan sampai orang terasa seperti aku dibuat apa-apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak sakitkan aku. Apa yang Nabi Yusuf kata? Qad ahsana bi. Allah telah berbuat baik kepadaku. Lega tak hati ayah dengar? Lega. Allah buat baik pada saya, bah. Masya Allah. Dan hujung ayat 100 tu, memang baik betul dah Nabi Yusuf punya perkataan. Jaga semua sekali. Jaga semua. Allah buat baik pada aku. Adapun abang-abang ni dulu, itu syaitan yang ganggu hubungan ni. Masya Allah. Tak salahkan abang. Salahkan syaitan. Kan elok, memang dah bersalah daripada dulu syaitan kan. Salahkan terus. Dalam ayat ni, قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. Yang jadi antara aku dan saudara-saudaraku adalah gangguan syaitan. Syaitan yang memasukkan rasa apa? Yang merosakkan hubungan ini. Jadi ayah tu terpelihara rasa hati daripada marah pula ke anak-anak ni. Anak-anak tu kan ada, abang-abang tu kan ada. Jadi mereka tak rasa kekok untuk bertemu dengan seorang adik yang telah mereka khianati. Kenapa? Kerana jiwa Nabi Yusuf. Masya Allah. Kita kalau boleh salahkan orang, salahkan orang. Dari jauh nampak. Tu dia. Yang tu. Ya, pandang ujung mata. Sebab tu kita tak akan rasa bahagia penuh. Dan memang benda yang kita kena belajar tuan-puan sekalian, memang tak usahlah menyalahkan orang. Kadang-kadang terhalang nak dapat hikmah tu sebab apa? Kita tutup hikmah yang patut kita nampak tu dengan kita letak kesalahan tu pada orang. Atas apa yang berlaku dalam hidup kita. Jadi susah sikit. Cuba tengok apa yang aku tak buat. Apa yang sebenarnya salah kita. Kok salah orang, biarlah orang tu muhasabah diri dia. Kita boleh tegur. Tapi kita tidak meletakkan habis semua salah kat orang. Tak. Mesti ada bahagian kita. Jadi bila kita mengaku bahagian kita, kita istighfar, hati kita akan lebih tenang. Nabi Yusuf tak letak pun kesalahan tu pada saudara-saudaranya. Yang berlaku antara ku dan abang-abangku adalah syaitan telah merosakkan hubungan kami. Dan ayat yang kemudiannya, Masya Allah tuan-puan, ibarat macam tutup dah cerita 40 tahun tu. Contohnya lah tak payah nak tahu apa yang berlaku. Tak adalah nak cerita satu persatu. Ini kita tahu ni Allah sebut dalam Quran. Dan kemudian Nabi Yusuf mengatakan, Inna Rabbi latifun lima yasha' Innahu huwal alimul hakim.
Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lega semua orang yang mendengar. Sebab datang daripada hati yang kuat keimanannya kepada Allah. Tuan puan rasalah kalau anak-anak kita macam tu ataupun kita jadi isteri yang macam tu. Suami kata apa, macam mana abang tinggal sebulan ni kat rumah macam mana? Alhamdulillah bang, semuanya baik-baik saja. Inna rabbi latiful lima yasha. Boleh tinggal lagi lah. Sebab apa? Ya Allah, sejuknya hati. Ini belum sempat masuk lagi. Belum sempat bagi minum lagi. Dah nak bercerita dah. Ya, hari pertama tu bang abang tinggal tu dia jadi macam ni. Hari kedua, hari ketiga. Macam tak ada Tuhan nguruskan hidup kita. Semua nak report belaka. Penat. Ya? Tapi senang apa dia? Kan ada Allah yang menguruskan kita. Dan lebih utama kan, segala-galanya Allah. Belajarlah daripada kisah Nabi Yusuf. Ya? Inna rabbi latiful lima yasha. Kadang-kadang ada tuan puan nafsu kita. Bisikan-bisikan syaitan. Seolah-olah macam nak bagi kita ni berperang dengan takdir Allah. Berperang. Ya? Tapi bila kita pujuk, tak, Tuhan aku baik dengan aku. Tuhan aku lembut dengan aku. Tuhan tahu keupayaan aku. Allah tahu keupayaan aku. Itu kita memujuk. Dan kita bukan pujuk ikut otak kita. Quran. Inna rabbi latiful lima yasha. Hafalkanlah ayat 100. Surah Yusuf. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut kepada diriku. Tuan puan tengok bila sesuatu kebaikan tu nak diberi, kadang-kadang proses tu nampak macam sakit. Proses tu macam nampak seperti, tengok dengan mata zahir, kejam. Betul tak? Kecuali kita yakin. Seperti mana keyakinan yang seharusnya ada. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sepatutnya kalau kita dah yakin Allah itu al-alim, al-hakim, tak banyak cerita juga. Tuan puan jumpa doktor pakar, mana banyak cerita. Ada tak kita macam ajak doktor pakar tu mesyuarat dengan proses yang dia nak buat pada kita? Saya nak dibedah bila? Esok. Okey, kita jumpa dulu, cerita dulu. Pada minit pertama apa jadi, minit kedua apa jadi, apa ubat dia, apa semua. Itu macam nak belajar sains balik. Betul tak? Kita tak tanya pun. Tuan puan menyerah diri demikian rupa. Mat tangan, nak letak ubat bius. Ulur tangan. Tak tanya, ni apa benda ubat bius ni, apa isi kandungan dia? Tak ada siapa tanya. Bagi tanda tangan je lah. Tanda tangan pun tak baca kan? Tanda tangan je kan? Jadi apa-apa kan baru cari balik apa yang aku tanda tangan hari tu. Sebab apa? Kita sudah ada keyakinan, kepercayaan pada doktor tu. Orang dah cakap dah doktor tu pandai dah, doktor tu selalu dah biasa dah bedah-bedah orang ni. Hari-hari bedah 5 orang sekaligus. Lebih banyak daripada kita belah pok ikan kan? So kita tak banyak cerita. Boleh pula kita menyandarkan yakin kat orang sampai tahap tu, serah betul. Sangat-sangat serah tuan-puan. Tak tahu apa. Kalau dah letak ubat bius tu, tuan-puan tak ingat apa pun. Entah ya entah tidak. Kita fikirlah entah ya entah tidak. Yang dia apa? Tak tahulah sebab kita tak sedar. Kita tak tahu. Sedemikian rupa kita boleh serah diri kita pada orang yang kita percayai. Dia orang bijak. Dia orang ada kelulusan. Dia ada pengalaman. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Khaliq yang maha menciptakan segala-galanya, yang maha baik, yang maha tahu, yang maha kuasa, yang maha memiliki segalanya. Tapi kita lah hari-hari bertanya dengan ragu kepada Allah. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa tak macam ni? Kenapa tak macam tu? Sebenarnya kita qusuri nazari, kehilangan kekuatan iman. Mata hati kita tak terang, tuan-puan. Sebab tu jadi banyak sangkaan yang tidak baik, banyak tanggapan yang buruk-buruk, ya, berbanding dengan kita
lebih apa ni, bersangka baik. Ustaz sebenarnya benda-benda macam ni, Ustaz cuba terapkan pada anak-anak yang lebih muda daripada kita tu, puan. Macam anak-anak sekolah tu. Ya, kalau kat sekolah ustazah tu, ustazah cuba ajar kitab hikam tapi ikut level fikiran dia orang. Ustazah cakap awal-awal dah. Nanti belajar balik semula, pasti akan lebih dalam sebab ustazah kena meraihkan tahap level dia. Jadi contoh kalau macam dan taklah sampai 116 sebab perempuan ni ini dah tahap level tinggi. Ya. Contoh kan sebab macam ni. Dia belajar tahfiz, dia ambil, ada yang ambil sains tulen, ada yang ambil prinsip account, mana ambil akademik. Ustaz faham, mesti penat. Penat letih. Lepas tu kerja dia mengeluh. Bukan nak online, nak sama-sama sekolah situ. Sanggup lah pakai phone dekat telefon apa? Kadang-kadang saya cucu dengar kan yang telefon mak ayah dekat telefon sekolah. Mak dengar suara mak tu mengeluh. Mak penat mak tak dapat ni Quran ni payahlah. Ini dah jadi tabiat sampai tua tuan-puan. Sebab tu yang anak kecil-kecil ni kita ustazah dalam kajian hikam akan sebut berhenti mengeluh. Allah nak beri kamu yang terbaik. Apa yang terbaik? Quran Allah bagi kamu. Allah berkenan nak pilih hati anak-anak ni semua simpan ayat-ayat Quran. Tiba-tiba kita tak habis-habis mengeluh. Allah Maha Latif. Allah tahu keupayaan hamba-Nya. Allah tahu nak letakkan siapa. Tapi kalau sikap kita semua nak sambut dengan keluhan, takut nanti kita tak terpilih. Saya bacakan satu sabda Nabi SAW ya tuan-puan. Iza ahabballahu abdan ibtalahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengasihi seorang hamba, Allah akan uji dia. Fa in sabara, bila dia sabar, ijtabahu. Allah akan pilih dia. Dia akan jadi insan terpilih. Mula-mula bagi semua, tak tahu lagi ni. Ada orang bagi tak sabar. Ada orang bagi sabar. Ada orang bagi tak reda. Ada orang bagi reda. Allah sayang semua tuan-puan. Allah sayang hamba-hambanya. So memang Allah bagi ujian. Amanah. Suruh solat tu pun ujian untuk kita juga. Amanah. Allah bagi ujian. Maka kemudiannya berlakulah pemilihan tu. Fa'in sabara ishtabahu. Bila kamu sabar, jika dia sabar, dia akan dipilih. Wa in radiya istafahu. Dan bila dia reda, maka dia akan terpilih. Ya? Maksud dia, kalau dia sabar, Allah akan pilih dia. Kalau dia reda, memang dia adalah insan terpilih. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi kita tu nak kena tahu proses kan. Kena sabarlah. Kan nak jadi orang pilihan Allah. Kalau berdoa tu macam nak jadi. Bila dengar doa, ya Allah pilihlah aku. Macam nak jadi. Tapi bila diberikan prosesnya, terkejut pula. Kita tak minta ujian. Tapi kita minta rahmat Allah kepada kita supaya kita dapat melalui kehidupan tu dengan sebaik-baiknya. Jadi kena benda-benda seumpama ini nanti jadi tabiat tuan-puan. Ya? Sebab tu kalau dari segi motivasi kita selalu dengar tu positif. Tapi positif ni adalah ayat yang kalau tak disambung dengan approach Islam, dia tak bawa sampai kepada keimanan. Sebab tu orang yang bukan Islam pun ada kadang-kadang sifat dia positif. Sebab dia tak nak memandang benda tu buruk. Tapi kita sebenarnya, Allah bukan setakat nak pergi sampai positif tu. Sampai kamu jatuh cinta pada Allah. Sampai kamu beriman kepada Allah. Sampai kamu dekat dengan Allah. Jadi kita tu kena bersangka baik dengan Allah. Itu puncak segala positif lah. Dah bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kerja rumahnya apa dia? Hafalkan ayat yang ke-100 tadilah. Ya, surah Yusuf. Kalau panjang sangat, ambil inna rabbi latiful lima yasha'u innahu huwal alimul hakim. Dan sebenarnya memahami hikmah ni tuan-puan dan ayat ni,
Patut kita tenang hati je. Ya. Hari ni berapa Hijrah? Berapa Muharram? 2 Muharram. Kita masuk kepada zon tuan-puan satu perubahan dalam hidup kita apa dia? Kita dah banyak belajar dengan banyak yang berlaku dalam hidup kita masing-masing. Ya, so kita antara benda yang paling besar daripada ibrah hijrah ini adalah keberanian membuat keputusan dan kekuatan menguruskan diri kita. Hijrah ni bukan gagasan kecil. Dah sebut sikit berkait dengan apa yang saya nak sebut ni. Hijrah ni adalah gagasan besar. Kita jangan bila sebut hijrah-hijrah, tapi kita nampak benda kecil. Tak, benda besar. Hari ni kita hijrah tuan-puan, kita nak hijrah kita memberi kesan kepada orang lain. Jadi itu dah jadi gagasan besar. Ya, bukan kita ubah seorang-seorang, tapi biar perubahan kita, insya-Allah mengubah orang lain. Ada anak-anak yang berubah bukan kerana mak ayah dia bagi nasihat verbal ataupun lisanul maqal dengan bercakap, tapi anak-anak berubah. Mak ayah dah tak ada, dah meninggal, tapi ingat balik perbuatan mak ayah dulu. Akhlak mak ayah dulu. Tu tengok macam mana masya-Allah. Tuan-puan, kalau anak-anak kita terbayangkan kat tempat tu mihrab mak. Mak kan kalau pukul 5 pagi dah bangun, nampak mak mengaji. Benda-benda tu sangat-sangat penting. Benda sentimental value macam tu, tapi dari segi pendidikan terlalu penting. Ya? Jadi kita tu kena nampak, aku ni kena jadi orang baik ni, kena jadi orang berubah ni. Jangan lagi dalam kita ni kalah menguruskan diri sendiri. Tak habis-habis lagi cerita ni, tak habis lagi cerita apa dia. Allah apa ni takdir ni kejam lah untuk mama. Mama ni begitulah, mama disakitkan, mama di ini. Sampai bila ni anak kita nak mendengar keluhan tu? Anak kita nak berkembang tuan-puan. Anak kita perlukan mak yang jadi idola. Ayah yang jadi idola. Berhenti kadang-kadang kita banyak dilarutkan dengan cerita-cerita terlalu personal, peribadi sangat. Anak kita tak berkembang. Tak habis-habis tunggu cerita mak bapak dia. Pasal pernah seorang suami, seorang ayah, jumpa ustazah, dia cuba nak baiki lagi rumah tangga dia tuan-puan. Dan ustazah pun masa tu macam, okey, kenapa Zah nak tolong? Sebab datang tu suami. Kadang-kadang kalau yang nak datang tu isteri, bukan tak nak tolong, tapi lambatlah sikit bagi tarikh ke apa kan. Sebab Zah tahu, hanya isteri dia lambat. Suami pun tak nak datang. Yang mengadu bini je. Suami mana? Suami tak nak jumpa siapa-siapa, tak nak berunding, tak nak bincang. Memang susah. Tapi bila suami tu call, message, saya nak jumpa ustazah kerana masalah rumah tangga. Ustazah nampak apa dia? InsyaAllah. Sirna untuk dibaiki senang. Itu pandangan ustazah tuan-puan. So, saya jumpa dia. Ustazah dah jumpa dia sekali. Lepas tu lama tak jumpa dia. So, saya fikir dah okey. Lepas tu dia kata tak ustazah. Balik semula rumah tangga saya. So, dia datang balik. Dan saya tanya dia apa yang membawa dia datang balik. Sebab bila dah dengar cerita tu boleh jadi dah frust juga sebenarnya nak pertahankan. Kerana dia bertanya dengan anak laki-laki dia umur 17 tahun. Anak laki-laki umur 17 tahun. Dia kata saya panggil anak laki-laki saya tanya dia, abang, apa pandangan abang kalau abah ambil keputusan macam ni, macam ni. Dia kata apa? Saya tak ada pandangan. Kecuali apa yang saya pandang selama saya hidup daripada kecil sampai sekarang, abah dengan mak asyik bergaduh. Tu je. Tutup. Tuan-puan bayangkan. Ustazah yang dengar ingat sampai hari ni tuan-puan. Ya. Abah nak tanya saya apa pandangan. Saya hanya memandang daripada saya lahir sampai sekarang, abah dengan mak bergaduh. Terpulang nak cerai, nak apa, terpulang. Saya tak tanya lagi dah anak saya berjanji dengan diri saya akan bagi anak saya memandang mak bapak yang tak bergaduh. Sebab tu saya jumpa, minta tolong ustazah, apa pandangan ustazah. Bayang tuan-puan, kita tak sedar anak kita dah rimas dah. Benda lah cerita mak bapak dia ni. Dia nak berkembang, dia nak cari mak yang jadi idola. Yang Masya Allah ya tuan-puan, maknanya biarlah nampak perubahan sempena hijrah ni kan ya. Mak yang happy, ayah yang bertanggungjawab,
yang boleh memberikan nilai-nilai ketenangan pada rumah tangga. Ini kita kena fikir, tapi kadang-kadang kita tu tuan-puan, benda-benda yang sangat basic tapi kita tak perasan. Kita fikir berubah ni apa? Berubah ni adalah keberanian kita untuk buat keputusan kepada diri kita. It, sebab kita nak ambil intipati daripada hijrah. Hijrah ni orang kena berani buat keputusan. Keputusan ni apa? Kamu kena tinggalkan rumah kamu, anak pinak kamu, harta benda kamu, perniagaan kamu sebab kamu tak ada hangkut semua tu bila kamu nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ada berani? Itu keputusan dia. Kita dengar je bunyi orang muhajirin pindah Mekah ke Madinah. Dia tak berlaku kalau tak berani tuan-puan. Dan dia tak berlaku kalau tidak bergantung yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tertanya-tanyakah di Madinah aku nak makan apa? Di Madinah aku nak duduk mana? Di Madinah aku nak berniaga apa? Pasti tertanya-tanya, tapi hasbunallah. Hasbunallah. Cukuplah bagi kami Allah. Tapi mungkin sahabat-sahabat itu tak kuat dalam diri kita. Sebab tu kita bimbang dengan masa depan, kita kalut dengan masa sekarang dan kita sedih dengan masa lalu. Habislah. Kita tak akan dapat kualiti hidup yang sebenar. Pilihan kita. Saya tak nak benda-benda keliling kelalang ni menyebabkan kita tak nampak mana tuju kita. Kita nak bermanfaat pada keluarga kita, pada masyarakat. So kita kena kuat. Jadi benda-benda seperti ni tuan-puan, ini intipati daripada perubahan. Perubahan ni bukan bermakna hanya tukar imej. Kak, hitam semua sekarang Kak, yelah hijrah. Bukan itu imej dia Kak. Ya, tapi dalam kita ni, uh, mengisi yang makna keyakinan itu sangat penting. Ya, okey. Saya pun tak ingat dah tadi cerita pasal apa. Baik, Ustazah akan bacakan sikit tuan-puan supaya kita berhenti apa yang ada dalam buku tuan-puan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattahimillah fi syai'in qadahu alaik." Jangan menuduh tidak baik terhadap segala apa yang telah Allah takdirkan untuk kamu. Bentuk menuduh ni macam-macam. Satu datang daripada hati kita betul. Memang jelas kita nyebut dalam hati, Allah tak sayang aku. Antaranya tuan-puan, yang mudah sangat hati kita, nafsu kita akan cakap macam tu bila kita terjebak dengan dosa. Terjebak dengan dosa bukanlah bermakna pengakhiran kepada segala-galanya. Itu kita kena faham. Kecualilah kalau memang dah dekat kerongkong dah. Dah apa ya tagar-gar. Maknanya nyawa tu dekat sini dah tak taubat lagi. Itu memang bencana besar dah. Sebab apa? Mati dalam keadaan tak bertaubat kepada Allah. Tapi selagi masih ada peluang tuan-puan, kadang-kadang kesilapan yang kita buat, dosa yang kita buat boleh jadi batu loncatan juga ketika mana kita istighfar kepada Allah, kita islah diri kita, kita muhasabah untuk jadikan kita lebih baik. Tetapi di sinilah poin yang paling besar, nafsu dan syaitan selalu sangat ambil alih kat situ untuk meletakkan dalam hati kita rasa ataupun bisikan, Allah tak sayang kat kamu. Allah takkan ampun dosa kamu. Ini memang satu peperangan yang luar biasa tuan-puan. Kita terjebak buat silap, buat salah. Sebab kita manusia biasa. Ada kelemahan, tak sempurna. Pasti terdedah kepada kemungkinan buat salah. Jadi bila kita buat salah, kita buat dosa, orang marah kita, boleh jadi orang keliling tak nak terima kita, kita jangan anggap ditolak oleh seluruh manusia, Allah juga menolak kita. Sebab Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi masa ni lah syaitan nafsu, tak, Allah tak sayang kamu. Kamu tengok kawan-kawan kamu yang lain, semua dah hajah, dah haji, orang baik. Kamu apa ada? Buat dosa, buat dosa. Dah, teruskan buat dosa. Sebab apa? Kamu tak ada masa depan. Jadilah pendosa terus sampai mati. Tu kerja setan tuan-puan. Jadi, kita nak kena yakin, tak, Allah sayang saya.
Allah sayang saya. Jangan buat tuduhan melulu kepada Allah. Kerana Allah Maha Penyayang. Allah sayang saya. Sebab tu hari ni Allah sedarkan saya. Setiap kali lidah kita boleh mengungkap Astaghfirullahalazim. Kerana dosa-dosa kita, tuan-puan, itu tanda Allah sayang kita. Sebab ada orang yang berdosa ataupun ada orang yang kononnya sedang berbuat taat, lidahnya sudah tidak mengungkap Astaghfirullahalazim. Apakah dia rasa dia hebat sangat? Dia rasa solat dia banyak sangat? Puasa dia banyak sangat sampai dia rasa, saya tak ada salah apa-apa. Buat apa saya istighfar? Pula dah. Jadi bila kita tu teringat, aku ni kena istighfar dah. Kadang-kadang Allah ingatkan kita untuk apa? Banyakkanlah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ila akhir. Tuan-puan patut sambut benda tu dengan tangisan dalaman kita tu sebab apa? Ini benar-benar tanda Allah sayang ke aku. Ini benar-benar tanda Allah cinta ke aku. Tuan-puan, kita minta maaf dengan orang yang konon kata I love you kat kita tu pun susah. Ini kan Allah merezekikan kepada kita. Marilah, aku ajarkan kamu, aku ingatkan kamu cara untuk minta ampun kepada aku. Maknanya apa? Memang nak ampun. Lalu diajarkan, lalu diingatkan. Sebab tu heran kalau orang yang memang dah sebut Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, tapi dalam hatinya masih ada rasa Allah tak ampun dosa aku. Pula dah. Allah yang pilih kamu untuk ingat benda tu. Allah yang ingatkan kamu. Allah yang mudahkan lisan kamu. Allah yang gerakkan hati kamu. Bermakna apa? Memang keampunan Allah untuk kamu. Kena yakin dengan Allah SWT. Nabi kata, jangan tuduh tak baik terhadap takdir Allah. Sebab kadang-kadang dia berlaku, kita punya hati tu sebut macam tu. Kadang-kadang berlaku macam mana tuan-puan? Kita tak tuduh takdir Allah. Tapi sikap kita, respon kita, kita tidak mengambil hikmah. Oh, sebab dia buat saya macam tu, saya sakit hati, saya trauma, saya nak buat orang lain pula macam tu. Pasal apa? Sebab tu kalau orang, tuan-puan, kita banyak dengar sekarang macam orang yang trauma dengan masa kecil dan sebagainya. Dia kena datang dengan approach yang Islamic approach juga. Kena dirawat dengan Islamic approach juga. Sebab apa? Sebab tak sewajarnya, tuan-puan. Kerana mungkin kita pernah didera pada masa kecil, so kita jadi pendera pula bila kita dah besar. Ustazah mengakui kesan-kesan psikologi itu. Tetapi sebagai seorang hamba Allah yang sudah berakal, yang sudah dewasa, yang boleh membaca baik buruk satu benda, Allah dah bagi ilmu, Allah bagi pilihan untuk kita. Maknanya kalau kita boleh beza dah racun dengan air susu, mana kita nak minum? Kenapa kita nak meracuni diri kita lagi? Kenapa kita nak buat jahat pula pada orang? Kenapa? Sebab abah dulu ni kena dera kat atuk kamu. Nak buat pula pada anak macam tu. Maknanya apa? Ini sangkaan buruk kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara tak langsung. Allah bukan jadikan takdir tu untuk jadikan kamu lebih jahat daripada orang tu. Ya? Nabi berdepan dengan ramai orang jahat. Orang kafir Quraisy berapa jahat. Tapi Nabi terbaik akhlak. Nabi manusia paling mulia. Atas kita, tuan-puan. Kita selalu menyandarkan, mak ni dulu lembut. Sebelum kahwin dengan abah kau. Contohnya lah. Kita selalu, lembut. Tapi semenjak dapat laki macam ni, inilah yang jadinya. Macam panglima perang dah. Macam gaduh je. Sampai bila? Sampai bila kita nak kata orang-orang tu menyebabkan? Sebab ada orang didudukkan dalam daerah yang paling ganas dan kasar, dia jadi orang baik. Dia jadi orang lemah lembut. Kita sendiri fikir untuk diri kita. Sebab tu kita kena bawa jalur hidup kita ni dengan hubungan kita dengan Allah. Ini bukan sekadar perbuatan manusia ni. Ini diizinkan oleh Allah. Pasti baik untuk aku. Ada hikmah dia. Macam tu lah. Saya rasa muslimat semua dah faham dah ya. Rasulullah bersabda, jika Allah kasih pada seorang hamba, tadi saya dah baca dah, maka diuji dengan bala, sabar dipilih, redha diistimewakan. Abu Hurairah berkata,
Bersabda Nabi SAW, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk kebaikan, maka diuji dengan kesusahan. Memang macam itulah. Ya, dia punya resam dia, adat dia. Jadi, Ustaz pun tak nak baca semua, tuan-puan balik bacalah ya. Sebab kita pun dah melepasi masa. Betul tak? Dah habis masa kan? Okey ya. Jadi, Ustaz baca sikit je. Imran bin Hussein menderita penyakit buang air 30 tahun. Tak dapat bergerak daripada tempat tidur 30 tahun. Dalam buku perempuan. Sehingga dibuatkan lubang di bawah tempat tidur untuk kencing dan buang air. Pada suatu hari datang saudaranya Al-Ala atau Mutarrif bin Ash-Shikhir. Menangis melihat penderitaan Imran bin Hussein. Imran bin Hussein ni sahabat Nabi SAW yang panjang umur. Dan 30 tahun daripada baki umur tu, sakit. Tak boleh bergerak. Sahabat yang bernama Al-Ala ni datang menangis. Lalu Imran bin Hussein tanya, kenapa engkau menangis? Ya. Jawabnya, kerana saya melihat keadaanmu lah saya menangis. Kata Imran, jangan menangis. Kerana saya suka apa yang disukai oleh Allah untukku. Masya Allah. Kemudian Imran berkata, saya akan berkata kepadamu, semoga bermanfaat bagimu. Tapi jangan engkau buka kepada lain orang sehingga aku mati. Maksud dia apa dia? Kau dah nampak kau akan macam ni kan? Semoga yang kau nampak ni bermanfaat untuk kau. Tapi tak payah cerita dengan orang lain. Sebab apa? Takut orang lain melihat seolah-olah satu penderitaan kepada aku, padahal aku senang saja dengan apa yang Allah suka untuk aku. Masya Allah, ini tahap iman yang Allahu Akbar ya tuan-puan ya. Kan, kalau kita tahap iman kita, Allah kena ikut apa yang kita suka lah. Kan, ini apa Allah suka, kita suka. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan tuan-puan sekalian, kualiti kehidupan kita tu lebih baik. Ya, dengan ilmu, dengan pemahaman. Ya, dan nampaklah perubahan pada akhlak kita, kan? Balik-balik daripada kuliah ngaji hikam ni nampak lemah lembut, sabar, redha, tawakal, kan? Bukan sikit-sikit ni, nombor 116 dah. Dalam keadaan tak ada periksa, tak ada ujian, semua tak ada. Jadi harapnya berjaya lah ya, kita membina diri kita menjadi orang yang baik, lebih baik dan dapat memberi pengaruh yang baik insya-Allah kepada orang lain. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah.